بكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan kerja buat kita daripada yang baik-baik ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tanda pada rahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala pada ibarat yang berikutnya, pada tajuk yang berikutnya. Dia kata: Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dia kata faslun, maka ini adalah suatu fasal. Dia kata kita masuk pada tajuk yang baru. Dia kata wa yanbaghi lil muridi, dan hendaklah bagi seseorang murid itu. Dan murid kita dah terang banyak kali dah. Murid maknanya adalah orang-orang yang berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maknanya dia nak mendapatkan
keistimewaan, kemuliaan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah seorang murid. Maknanya orang yang benar-benar dia berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mendapatkan Allah Ta'ala, maka dia akan dapat segala-galanya. Dan sebab itu kita kena usaha, apapun juga kita dapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana langit dan bumi, tuan-tuan kita faham maksud langit bumi ini maknanya apa? Segala-galanya ini adalah diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jugalah yang memberi dan dia jugalah yang menahan. Kerana itu disebut di dalam hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, pesanan ini Nabi pesan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, ya ghulam, wahai budak, kata Nabi. Dan masa Nabi pesan kepada Abdullah ibn Abbas akan pesanan ni, dan masa tu Abdullah ibn Abbas sekitar umur dia 10 tahun. Tapi Nabi pesan kepada Abdullah bin Abbas dengan pesanan ni. Kata Nabi kata, kalaulah seluruh daripada manusia berhimpun kerana hendak memberikan manfaat kepada engkau, maka ketahuilah, Nabi kata, mereka tak mampu nak berikan manfaat apa-apa melainkan apa yang telah ditakdirkan Allah kepada kamu, kata Nabi. Dan maknanya apa? Makhluk tak memberikan bekas sesuatu pun. Dan makhluk dia tak berkuasa pun. Sebab itu Nabi kata, walaupun seluruh manusia itu dia berhimpun kerana nak memberi manfaat kepada kamu, maka Nabi kata, ketahuilah, mereka tu tak mampu nak berikan manfaat melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian Nabi kata lagi, dan kalaulah seluruh manusia itu berhimpun kerana dia nak memudaratkan kamu, dan Nabi kata, mereka tak mampu nak memberikan mudarat kepada kamu, kata Nabi, melainkan apa-apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kamu. Dan apa yang kita faham daripada hadis ini, dia nak memberitahu, Nabi nak habaq kat kita, makhluk dia langsung tak memberikan bekas apa-apa. Yang memberikan munafaat, yang memberikan mudarat, ianya adalah daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia tak ada apa. Kerana tu ulama menyebut bahawasanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada dia sifat-sifat yang istighna. Dan apa dia sifat istighna? Iaitulah segala kesempurnaan adalah milik Allah. Dan mustahil, kita tak guna perkataan tak ada, kita guna perkataan mustahil. Dan tuan, bila kata mustahil ni, dia tak kena pada akal. Dan tuan, bila kata mustahil ni tak kena pada akal, maknanya apa? Kalau ada lah benda tu mustahil, tak mungkin. Dan maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu mustahil bagi dia kekurangan. Mustahil bagi Allah Ta'ala. Dan ni Allah Ta'ala sifat dia macam tu. Manakala manusia dia bersifat dengan iftiqar.
Dan tuan apa dia iftiqar? Dia selalu berharap. Dia kena berhajat. Ini kita. Dan tuan kita memang berhajat kepada Allah. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Kerana kita jenis makhluk. Kita adalah jenis yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, bila mana kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ada hajat dan juga kita ada pengharapan pada siapa? Sudah tentulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu orang yang mendapatkan Allah, maka dia akan mendapatkan segala-galanya. Kerana itu di dalam firman Allah Ta'ala sebut, wa may yattaqillah, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, maknanya dia mendekatkan diri pada Allah. Maknanya dia ni berjalan pada jalan Allah, ni takwa. Dan tuan, Allah Ta'ala kata, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, masalah dia ada jalan keluar, kata Allah. Dan tuan, pasal apa Allah Ta'ala mention kepada kita masalah? Pasal apa Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni masalah? Kerana memang kehidupan manusia senantiasa diliputi dengan masalah. Dan tiap-tiap hari kita ada masalah. Tak ada orang yang tak ada masalah. Dia ada masalah. Dan masalah inilah akan mengembalikan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ni, kalau tak ada masalah, maka kita takkan kenal kepada pencipta kita. Tak kenal. Dan tuan, dia main sakit, baru dia tahu untuk berdoa pada Allah. Dan tuan, bila mana dia menghadapi masalah, tak cukup makan, kemudian tak cukup minum, dan tuan, pada masa itu dia akan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dia susah. Pada masa itu dia akan memanggil nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sebut di dalam ayat ini, siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah beri pada dia jalan keluar daripada segala masalah. Kemudian Allah Ta'ala kata, dan orang yang bertakwa pada Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dia akan direzekikan. Dan tuan, pasal apa Allah Ta'ala sebut rezeki di dalam ayat ni? Kerana kebimbangan manusia adalah di dalam soal rezeki. Dan kita ni bimbang, pasal apa kita kerja? Pasal apa kita kerja? Kita kerja nak dapat duit. Dan tuan, daripada duit itulah kita sarang anak isteri. Daripada duit kita beli macam-macam. Dan tuan, daripada duit kita gunakan pada macam-macam perkara. Dan tuan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jamin, siapa yang bertakwa pada dia, masalah ada jalan keluar. Kemudian soal rezeki yang kamu duk risau ni, maka Allah akan beri, bahkan min haitsu la yahtasib, bahkan daripada sumber yang dia sendiri pun tak sangka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ni jaminan daripada Allah, orang yang mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan segala-galanya. Jadi Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala tunjuk jalan kat kita. Dan kemudian pula jalan yang ditunjuk oleh Imam Al-Haddad adalah jalan yang sangat mudah. Masya Allah. Dan dia tidak ada ghawamid, kita panggil. Ghawamid ni dia bahasa Arab. Dan makna ghawamid, kesusahan, tak ada. Dan Masya Allah, Al-Imam Al-Haddad
rahimahullahu ta'ala, dia berjalan dengan tariqah al-Ba'lawi. Tuan-tuan, apa dia tariqah al-Ba'lawi? Dia adalah jalan menuju pada Allah dengan cara beramal dengan segala nas-nas Al-Quran dan juga nas-nas daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tariq itu jalan tu banyak. Jalan tu banyak. Ada jalan yang nama dia Ahmadiyah, ada jalan yang nama dia Syatariyah, ada jalan yang nama dia Syazuliyah. Macam-macam jalan, tuan-tuan. Tapi ulama kata, walaupun banyak jalan, seumpama 5 jari yang kita tunjuk pada orang, tuan-tuan, 1 jari ditunjuk pada orang, tapi 4 jari lagi menghala kepada diri sendiri. Tuan-tuan, maknanya apa? Tujuannya sama, iaitu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, yang tak bagus ni macam mana? Yang tak bagus ni, yang tak bagus, dia berjalan pada jalan Syazuli, atau dia berjalan pada jalan Ahmadiyah, atau dia berjalan pada jalan Ba'lawi. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, jalan saya ni lagi bagus daripada jalan orang lain. Tuan-tuan, tak boleh kata macam tu. Ada orang yang dia sesuai dengan jalan yang satu ni, tak sesuai dengan jalan yang kedua. Tuan-tuan, ada orang dia sesuai jalan yang kedua, dia tak sesuai dengan jalan yang ketiga. Tuan-tuan, maka ikut kesesuaian. Kerana tu Nabi SAW kata, apabila aku memerintahkan kepada kamu sesuatu perkara, kata Nabi, tuan-tuan, Nabi kata apa? Fa'tu bimastata'tum, maka hendaklah kamu datangkan perkara itu mengikut qadar kemampuan kamu, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, maka demikianlah perjalanan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jalan yang paling mudah, tuan-tuan, yang mana perjalanan Imamul Haddad adalah mengikut sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik, maka dia kata, wa yang bagi lil muridi, dan hendaklah bagi seseorang murid itu, dia berjalan pada jalan Allah, antaranya dia kena buat alla yazala ala taharatin, hendaklah dia senantiasa berada dalam keadaan taharah. Tuan-tuan, hendaklah dia suci daripada segala hadas, sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. Tuan-tuan, ni ada seseorang yang nak berjalan pada jalan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kita mengharapkan hidayat daripada Allah. Tuan-tuan, kerana kita mengharapkan rahmat daripada Allah. Tuan-tuan, hidayat, rahmat, redha, semuanya ini tak akan kita dapatkan melainkan dengan kesucian pada zahir dan lebih-lebih lagi pada batin seseorang. Tuan-tuan, sebab itu kita nak sembahyang, kita kena suci, kita kena berwuduk terlebih dahulu. Tuan-tuan, pasal apa yang kena wuduk sebelum sembahyang? Apa tak boleh ke? Tuan-tuan, tak boleh ke? Kalau kita nak sembahyang, tak perlu adanya wuduk. Tuan-tuan, tak boleh. Melainkan apa? Melainkan, kata ulama fiqh, apabila faqidu at-tahuraini, apabila dia kehilangan dua benda yang boleh dibuat bersuci. Tuan-tuan, apa dia dua benda ni? Iaitulah air, dan yang keduanya debu untuk dia buat tayamum. Tuan-tuan, bila dia tak ada dua ni, cari air tak ada, kemudian nak bertayamum,
Tayamum pun tak boleh, debu tak ada. Dan pada masa tu dia kena sembahyang juga bidunil wudu, tanpa adanya wudu, sebagai menghormati waktu sembahyang. Dia kena sembahyang walaupun tak ada ayat sembahyang. Dan tuan, dia kena hormat waktu tu. Nanti bila dah ada ayat, dia ambil wudu dan qada balik semula sembahyang tersebut. Dan tuan, pada keadaan tu saja dibenarkan seseorang sembahyang tanpa adanya wudu. Tuan, tapi dalam masalah lain tak boleh. Dia kena juga ada wudu, wajib dia berwudu. Dan tuan, pasal apa nak kena berwudu ni? Nak tunjuk kata orang yang nak mendapatkan limpahan kurniaan daripada sisi Allah, dia kena dalam keadaan yang bersih. Dan tuan, sebab itu bila kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala esok-esok ni, dan tuan, esok bila kita nak mati ni pun juga dalam keadaan bersih. Sebab itu bila kita dah nak meninggal, bila dah nak mati dah, kata kena ingat, bila kita nak meninggal, usahakan kita boleh sebut kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita boleh sebut kalimat ni. Dan kalau ada orang yang terdekat dengan kita, dia hampir pada kematian dia, tak sah tanya lagi dah. Dan jangan tanya lagi. Pergi dekat dia, tanya dengan dia. Ni, Abang Mat kenal lagi tak saya? Lah, tu dia tanya. Kawan tu nazak dah. Dan kawan tu dah tercungap-cungap dah. Kita nampak dia ni, dan disebut dalam kitab Kashifatus Sajjah, syarah kepada Safinatun Najah. Dan ulama kata ada tanda. Orang ni bila mana dia dah nak mati, ada tanda dia. Tapi tanda ni ulama kata bila sebut tanda, tak semestinya ada tanda ada hasil. Tak semestinya. Itu maksud tanda. Bila ada tanda, tak semestinya ada hasil. Dan tanda tu ada, tapi inilah tanda kebiasaannya orang ni dia dah nak mati. Dan apa tanda dia? Disebutkan oleh ulama, apabila wajahnya turun, tu yang pertama sekali, wajah dia turun. Dan telinga dia mula turun, hidung dia mula turun, muka ni dah berubah dah tak jadi macam biasa dia sihat, nampak turun muka dia. Satu. Dan yang keduanya, bila mana telapak kaki dia, ni tanda lah. Bila kata tanda, tak semestinya. Jangan pula nanti kita pergi tengok ada tanda ni, kata-kata tak lama dah ni. Jangan. Betul. Pasal apa? Kerana ajal adalah di dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni tajribah, yang ni hanya pengalaman, kebiasaannya berlaku macam tu. Tuan-tuan, kita kan diajak dengan hukum akal. Tuan-tuan, pasal apa kita boleh kata api tu panas? Ini hukum akal. Pasal apa kita boleh kata api tu panas? Kita boleh kata api tu panas kerana eksperimen kita. Kerana selama ni memang kalau kena api saat ini melencur tangan ni. Tuan-tuan, api sifat dia membakar. Bukan duduk dalam api rasa macam duduk dalam aircon. Tak ada. Melainkan siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Melainkan dia saja. Tanda. Jadi ni tanda. Jadi tanda yang kedua, kata ulama, bila kaki dia ni biasa tegak macam tu, maka kaki dia, bahagian tapak tu condong dah macam tu. Dan tu tanda lah bahawa dia dekat dengan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, yang ni yang paling ketara ni, bila mana sakarat, bila mana dia mabuk. Dan sakarat ni maksudnya mabuk, sakaratul maut, mabuk kerana nak mati. Dan mabuk ni lagu mana? Macam tu.
Dia dah tak ingat apa lagi dah. Dan tu tanda-tanda besar lah bahawa orang tersebut hampir dah kepada kematian dia. Dan tuan, bila dah hampir macam tu, jangan kita pi kat kawan kita ni atau orang tua kita ni, kita pi, ni Mamat kenal saya lagi tak? Kenal saya lagi tak? Dia pun geleng-geleng kepala macam tu. Paksa lagi kawan ni. Takkan tak kenal kot. Kita tiap-tiap hari pergi makan roti canai kat seberang jalan. Tak ada, tak kenal ada tak? Takkan tak kenal kot muka handsome macam ni. Dan tuan, dia pergi paksa kawan tu. Dan tuan, tak ada lagi dah perkara yang dihajarkan oleh orang yang hampir kepada mati ni, melainkan talqin. Laqinu amwatakum, kata Nabi. Talqinkan kepada orang yang hampir pada mati ni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tuan, ini adalah kalimat tauhid. Bila mana dia mati dengan kalimat tu, bersihlah kematian dia. Dan tuan, bersih lagu mana? Maknanya dia mati sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Al-Haddad, cuba usahakan alla yazala ala taharatin, kamu senantiasa dengan bertaharah, dengan bersuci selalu. Dan tuan, maknanya apa? Ambil ayat sembahyang selalu. Dan tuan, ambil ayat sembahyang yang ada kelebihan dia. Disebutkan di dalam kitab Jauharul Mawhub. Dan tuan, Masya Allah, dalam kitab Jauharul Mawhub, dan tuan, bagus kalau kita beli kitab-kitab ni. Dan tuan, jangan baca sahabat. Jangan baca sahabat. Kitab-kitab macam ni pun kita relax suka apa-apa. Tuan-tuan, buka-buka, beleng-beleng baca. Tuan-tuan, tambahkan lagi maklumat kita. Tuan-tuan, disebutkan orang yang apabila dia berwuduk ni, tuan-tuan, ni kelebihan berwuduk. Bila mana dia benar-benar di dalam wuduk dia, dia sempurnakan wuduk dia. Tuan-tuan, bila dia berwuduk dengan sempurna, maka hati dia terjaga. Pasal apa terjaga? Kerana disebutkan bahawasanya wuduk itu adalah difa'. Wuduk itu adalah pendinding. Dan tuan, pendinding daripada apa? Sudah tentulah daripada iblis dan juga syaitan. Dan tuan, ni ayat sembahyang. Kerana tu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Nawawi beritahu, siapa-siapa yang menjaga wuduk dia, dan dia jaga wuduk dia, dan dia berwuduk dengan sempurna. Tuan-tuan, belajarlah wuduk dengan sempurna. Jangan kita ambil mudah. Tuan-tuan, jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah soal wuduk. Jangan ambil mudah soal sembahyang. Tuan-tuan, Masya Allah, amalan-amalan ni semua nilainya besar pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita buat sehabis sempurna. Tuan-tuan, Imam Nawawi kata, siapa yang sempurna wuduk dia, tuan-tuan, sempurna wuduk dia, basuh muka dengan elok, tangan dengan elok, basuh kepala dengan elok, sapu kepala dengan elok, kemudian dia basuh kaki dengan elok. Dan Imam Nawawi kata, Allah anugerahkan pada dia, dia boleh menjaga hati dia. Dia boleh jaga hati dia. Dan Masya Allah, ini keberkatan daripada orang yang selalu berwuduk. Dan dia akan terjaga hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa arda. Dan Nabi SAW tanya dengan Bilal bin Rabah, ya Bilal, sami'tu daffa na'alaika baina yadayya fil jannah.
Atau kama qala Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi kata kepada Bilal bin Rabah, Bilal, aku duk dengar dah ni. Aku duk dengar dah. Kasut hang dalam syurga ni dah jalan-jalan dah dalam syurga. Aku dengar kata Nabi. Masya-Allah. Tuan-tuan, maka Nabi tanya dengan Bilal bin Rabah, "Ma arja' amilta ya Bilal?" Wahai Bilal, apa dia amalan yang telah engkau lakukan, kata Nabi SAW. Dan Nabi tanya dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa arda. Dan lalu kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, ma amiltu arja min amalin. Aku tak buat apa-apa pun amalan yang hebat-hebat, kata Bilal bin Rabah. Dan Nabi itu apa dia amalan Bilal bin Rabah ni? Sampai tapak kaki dia boleh kedengaran di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bilal bin Rabah kata, ya Rasulullah, aku tak buat apa-apa, melainkan aku buat satu benda ni. Aku sering berwuduk. Dan aku sering berwuduk. Kemudian selepas aku berwuduk, aku akan sembahyang 2 rakaat. Tuan-tuan, menunjukkan apa? Tuan-tuan, disebutkan di dalam kitab Al-Bayan. Ini bagi Al-Imam Syamsul Ramli pada mensyarahkan matan Zubat yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Arsalan rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Ramli kata apa? Disunatkan seseorang yang dah ambil wuduk sembahyang sunat wuduk. Kalau tak sembahyang sunat wuduk pun, lepas-lepas dia berwuduk, dia buatlah apa juga sembahyang. Tuan-tuan, hasil bagi dia sama sebagaimana dia melakukan solat sunat wuduk. Tuan-tuan, dia ambil ayat sembahyang, kemudian dia pun sembahyang fardu. Tuan-tuan, dalam syarah matan Zubat Al-Bayan nama dia. Tuan-tuan, ulama kata apa? Hasil bagi dia sebagaimana sembahyang sunat wuduk. Tapi kalau dia waktu-waktu lain tak ada sembahyang apa, tuan-tuan, dia pun ambil wuduk, maka dia solat sunat wuduk, dia juga mendapatkan pahala solat sunat tersebut. Tuan-tuan, jadi kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, aku buat hak ni. Aku buat hak ni. Aku wuduk selalu, dan setiap kali aku berwuduk, pasti aku akan salat 2 rakaat, kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa arda. Dan lalu disebut oleh Syekh Badruddin Al-Aini di dalam kitab dia Umdatul Qari. Dan kata Syekh Badruddin Al-Aini, dia kata apa? Dia kata, inilah sebabnya kenapa telapak kaki Bilal bin Rabah itu selalu kedengaran di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dia menjaga wuduk dia, dan selepas berwuduk dia akan salat sunat sebanyak 2 rakaat. Dan kerana itulah kita disunatkan untuk kita memperbaharui wuduk kita. Sunat hukum dia. Tuan-tuan, sunat tu lagu mana? Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah kepada Al-Muhazzab yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, sunat kan? Kita memperbaharui wuduk walaupun tak berhadas. Sunat hukum dia. Tuan-tuan, macam mana sunat tu? Tadi kita nak keluar rumah, nak pergi solat maghrib, dan kita pun wuduk untuk solat maghrib daripada rumah, kemudian kita pun sembahyang dengan wuduk tu. Dan saat lagi nak sembahyang Isya, maka disunatkan kepada kita untuk kita memperbaharui akan wuduk itu. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan walaupun dia tidak berhadas sekalipun, tuan-tuan, perbaharuilah wuduk untuk dia senantiasa segar di dalam mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, tak apa, bila kita memperbaharui wuduk, walaupun dia tidak berhadas, tidak ada yang katanya membazir.
membazir ayat, tak ada. Pasal apa? Kerana ini merupakan perkara yang disuruh oleh Nabi SAW. Bahkan disebut dalam kaedah fiqh, menyebut makana aksaru fi'lan aksara fadla, makin banyak dia buat semakin banyaklah fadilat yang dia dapat daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kita selalu kata ambil wuduk batal je, ambil wuduk terus. Tuan-tuan, ambil wuduk. Kemudian kita dah ambil wuduk, tadi kita tahu dah. Tuan-tuan, bila kita ambil wuduk, jangan tinggal doa selepas daripada wuduk. Tuan-tuan, doa lepas wuduk ni Allah pendek sangat. Tuan-tuan, tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada dua versi, ada dua jenis doa lepas daripada berwuduk ni. Satu pendek, satu lagi hak panjang. Tanda kita buatlah hak yang pendek ni, mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Tuan-tuan, setakat tu saja. Tuan-tuan, cara dia macam mana? Lepas-lepas kita ambil wuduk, tuan-tuan, kita menghadap pada arah kiblat. Macam itulah sunnah. Perkara ni disebut dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah pada menerangkan fiqh dalam mazhab Syafi'i yang dikarang oleh Syekh Ba'fadl rahimahullah ta'ala. Dan lepas-lepas kita berwuduk, ngadap kiblat, angkat tangan tinggi macam ni. Bagi lelaki, bagi perempuan tak, dia macam tu ya. Bahkan disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, yang membezakan antara lelaki dan perempuan itu adalah pada kembang dan kuncup,nya pada ibadat dia. Dan kalau lelaki, dia punya ibadat dia buka-buka macam ni, kenalah dia lelaki. Lelaki kalau macam ni, bukan dia. Lelaki kena kepak sikit. Perempuan dah, perempuan dia kuncup macam tu. Pasal apa? Imam Bajuri kata, kerana sesuailah dengan kejadian yang Allah Ta'ala jadikan pada orang perempuan, mereka itu perlu menjaga tata tertib mereka, kena jaga adab kesopanan mereka. Tuan-tuan, jadi mereka sembahyang pun kuncup-kuncup macam tu, katuk-katuk macam ni. Kemudian kalau doa pun sikit-sikit macam tu. Tuan-tuan, adab dia. Tuan-tuan, lalu bila kita dah berwuduk, hadap pada arah kiblat, angkat tangan tinggi macam ni, biar nampak ketiak ni. Tuan-tuan, perempuan tak payah, lelaki ya. Tuan-tuan, dia pun baca doa yang saya baca tak sah ni, tuan-tuan pun hafal ni. Tuan-tuan, satu hadis riwayat daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, siapa yang lepas wuduk dia baca doa ni, maka dibukakan kepadanya semua pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah wa ta'ala. Tuan-tuan, masya-Allah. Sebab itu jangan kita ambil mudah soal berkenaan dengan wuduk ni. Pasal apa? Dia menjanjikan kepada kita kelebihan-kelebihan yang begitu besar daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia pun kata, wa kullama ahdatha, dan setiap kali ia berhadas, dia kata, tawadda'a, maka hendaklah dia berwuduk setiap kali dia berhadas. Tuan-tuan, kerana itu kita sebut tadi, sunat hukum dia, seseorang itu memperbaharui dia punya wuduk sekalipun dia tak berhadas. Disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab dia Majmu' Syarah kepada Al-Muhazzab yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala.
Dan tuan, maka Imam Al-Haddad kata setiap kali dia berhadas, tawadda'a, maka hendaklah dia berwuduk, dia kata. Dan tuan, wuduk ni disebut pula di dalam kitab Fathul Mu'in. Dan tuan, katanya Asy-Syaikh Ad-Dimyati di dalam Fathul Mu'in, dan tuan, siapa-siapa yang waktu dia nak meninggal, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia berwuduk, dan tuan, Allah akan beri kepada dia pahala syahid, pahala sebagaimana orang yang mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila mana dia dah berwuduk dah, wa shalla rak'ataini, hendaklah dia sembahyang 2 rakaat, kata Imam Al-Haddad. Dan tuan, sembahyang 2 rakaat ni apa dia? Sembahyang solat sunat wudu. Dan tuan, tapi kita dah sebut tadi, kalau dia tak sembahyang solat sunat wudu pun, dia masuk, dia tahu solat fardu, hasil pahala sebagaimana dia melakukan solat sunat wudu. Dan tuan, dalil yang kat mana? Tadi saya sebut dah, dalam kitab Al-Bayan, syarah kepada matan Zubat yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Arsalan rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia kata lagi, wa in kana muta'ahhilan, dan sekiranya dia itu muta'ahhilan, dia mempunyai isteri, dan dia ada isteri, wa ata ahlahu, kemudian dia mendatangi isteri dia. Dan bila mendatangi isteri ni, dia buat apa? Dia bersetubuh dengan isteri dia. Wa atta ahlahu, dan dia mendatangi isteri dia. Fal yubadir bil irtisal, maka hendaklah dengan segera dia mandi. Tuan, tujuan mandi untuk apa? Supaya segera dia menghilangkan jenabah dia. Tuan, walaupun perkara ni dibahaskan oleh ulama fiqh, boleh dah kalaulah seandainya pada waktu malam dia bersetubuh, kemudian dia nak mentakhirkan, mengkemudiankan mandi dia. Tak boleh? Boleh. Selagi mana dia tak langgak waktu sembahyang, boleh untuk dia mengkemudiankan dia punya mandi dia. Tuan-tuan, tapi kita sangat-sangat dituntut apabila kita berjanabah, maka segerakanlah kita menghilangkan janabah tersebut. Kenapa? Kerana mana-mana rumah yang ada orang berjunub di dalamnya, dan rumah tersebut tidak akan dimasuki dengan kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim Tariqut Ta'allum. Dan antara perkara yang boleh menyebabkan kefakiran seseorang adalah ketika mana dia terlalu lama dalam keadaan berjunub. Melainkan bagi orang yang dia berhaid, itu tak apa. Tuan-tuan, haid ni paling sedikit sehari semalam. Kebiasaan 7 hari hingga ke 8 hari. Paling banyak 15 hari beserta dengan malam-malam dia. Itu tak ada masalah. Tuan-tuan, tapi yang kita masalahkan di sini, orang ni dia berjunub, kemudian dia lama dalam keadaan berjunub. Tuan-tuan, perkara tu adalah perkara yang sangat-sangat tidak elok. Pasal apa? Kerana rumah tu takkan dimasuki dengan kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, jadi kita segeralah fal yubadir bil irtisal minal janabati fil waqti, dia kata. Imam Haddad kata segeralah dia menghilangkan jenabahnya itu dengan dia melakukan mandi wajib, kata Imam Al-Haddad rahimahullah wa ta'ala. Jadi cukup dulu setakat tu. Nanti kita akan terang lagi bab berkenaan dengan taharah ini, insya-Allah taala alam, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya
datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.